jangan tulis benda yang bukan-bukan, jangan cakap benda yang tak baik. Orang perempuan hati-hati tau. Jangan selalu sangat cakap, aku ni mulut aja jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Peluk ni sebenarnya menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, satu pelukan boleh memanjangkan umur 4 saat. Kau peluk bini orang pendek umur, kau faham? Isteri terlipat kain, nampak suami terlelap dekat sofa. Ya Allah, seburuk-buruk makhluk berdosa. Jadi Allah Ta'ala beritahu apa? Kau bukakanlah kerana mereka dulu pernah beribadah kepadaku dan pernah menangis kerana aku. Tu ayat Allah Ta'ala beritahu. Dalam kita nak mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, nak mencapai cinta yang membawa kepada syurga, jangan lupa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul adalah yang paling utama. Kita jangan risau-risaukan tentang kekayaan dunia. Sebab apa? Sebab manusia atas dunia ni, macam sebut Nabi tadi kan, bagilah duit banyak mana pun tetap tak cukup. Percaya cakap saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan pada puan pengerusi acara yang dikasihi lagi dihormati yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Lama tak jumpa. Ingat sebelum PKP kot rasanya. Ni dapat jumpa balik, alhamdulillah, syukur. Seterusnya div-div kehormat, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digondongkan. Pantai Port Dickson, pantainya indah, pasir putih berseri-seri. Bukanlah mudah, perkara mudah nak bertemu dengan Samsul Debat dan Datuk Hajah Nancy. Dia jual satu, saya jawab dua, tapi banyak lagi nak bagi ni kan. Tapi alhamdulillah, syukur sangat-sangat hari ini dapat sekali lagi saya berada di bumi Kenyalang, khususnya datang kemari dengan sambutan yang hangat kan. Alhamdulillah, seronok sangat. Saya dalam banyak-banyak negeri Sarawak ni sangat istimewa lah, dekat ke hati saya kan. Jadi hari ini tajuk yang telah diamanahkan adalah cinta membawa ke syurga. Bila sebut tentang cinta ni apa? Cinta ni adalah satu perasaan yang telah pun hadir sejak pada zaman Nabi Adam AS lagi, yang mana kadang-kadang dalam percintaan itu dia boleh membawa kepada perasaan, dan juga kalau tak dikawal perasaan itu boleh membawa pada tindakan-tindakan yang baik, yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi dalam tindakan itu juga menggambarkan betapa kasih sayang itu boleh membawa kepada satu tahap pengorbanan yang boleh dilakukan demi atas nama cinta dan kasih sayang. Contohnya kita sekarang berada dalam dalam musim dalam hari raya Aidil Adha. Kita tahu Adha itu bahasa perkataan udhiyah, iaitu kita ni berkorban, pengorbanan, berkorban.
Berkorban ni pula ada banyak maksud lagi. Salah satunya adalah melakukan sesuatu demi kebaktian dan kasih sayang. Dan begitu juga syurga. Cinta yang membawa kepada syurga. Apa maksud syurga? Syurga ni dikatakan sebagai destinasi yang terakhir. Yang mana dalam syurga ni tidak ada peraturan dah. Tak ada peraturan. Nak menggambarkan syurga ni, bagaimana dalam satu kisah, kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada beberapa orang, digambarkan beberapa orang dapat masuk ke dalam syurga. Dia terkejut bila tengok dalam syurga tu. Sebab apa? Dibentangkan permaidani yang indah, singgah sana, adanya makanan minuman, adanya sungai-sungai yang boleh mandi, boleh minum, cantik sekali warna. Kemudian pada satu ketika Allah Ta'ala memberitahu kepada malaikat, wahai malaikat, kau tolong bukakan tabir tu supaya mereka dapat memandang kepada wajah aku. Allah Ta'ala beritahunya. Tapi malaikat jawab, ya Allah, mana mungkin aku boleh buka tabir ini dengan tahap manusia-manusia ni semua pernah derhaka kepadamu, ya Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu apa? Kau bukakanlah kerana mereka dulu pernah beribadah kepadaku dan pernah menangis kerana aku. Tu ayat Allah Ta'ala beritahu. Ni salah satu soalan bocor nak beritahu. Kita kena selalu menangis kerana Allah. Sebab menangis ni tiket nak masuk syurga. Orang perempuan berhenti menangis sebab lelaki. Menangis biarlah kerana Allah. Tahu? Mana lepas ni lelaki nak buat apa setuju je. Pergi lantak dia. Faham? Orang lelaki gelak, orang lelaki juga. Tak, maksudnya bila dah sebut macam tu, maka malaikat pun buka lah. Sebab salah satu sebab mereka ni pernah menangis kerana Allah. Dia menangis kenang dosa dia. Kan? Kita pun tahu kan, dalam satu hadis Nabi sebut 7 golongan yang dapat masuk syurga ni, yang dapat naungan Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat esok. Ada 7 golongan. Golongan pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni siapa? Daripada Perdana Menteri sampailah kepada pemimpin keluarga, semua pemimpin yang adil pertama. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah, tu pun dapat. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan bermakna perempuan kalau buruk dan miskin boleh, tapi kalau dah kaya dan lawa pun dia tolak, yang buruk lagi tak selera. Macam itulah. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, merahsiakan sumbangannya. Jadi kalau yang Datuk Nancy dia lain, dia kena tunjuk. Kalau tidak tak tahu duit tu pergi mana. Dia kena tunjuk sumbangan tu, dia kena tunjuk. Kecuali dibayar penceramah dia tak boleh beritahu. Itu kena senyam. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata mengalir kerana memikirkan dosanya kepada Allah SWT. Itu sebab tadi kita sebut tentang yang menangis tu sebagai tiket masuk syurga. Maka bila malaikat buka aja tabir tu, apa berlaku? Semua sujud. Dia nampak Allah, semua sujud. Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-hambaku, bangkitlah, bangunlah, sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala dah cakap dah, sini bukan tempat semayang, bukan tempat sujud, bukan tempat beramal. Di syurga besok dah tak ada siapa tanya, Zuhur dah masuk belum? Tak ada siapa tanya. Tak ada siapa tanya, kau dah semayang belum? Kau jamak ke macam mana? Tak ada. Pada waktu, tak ada waktu atau solat lagi dah. Di syurga besok kita buatlah sesuka hati kita. Itu sebab Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang beriman. Ada syarat-syarat dan peraturan yang kena ikut bila duduk atas dunia. Jadi apa dia jawab? Ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu, ya Allah, dengan tahap engkau mengurniakan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, dan tak pernah terbayang terdetik di hati. Hebatnya syurga,
kita tak boleh nak bayangkan dalam hati kita. Bayarlah Steven Spielberg yang boleh buat filem dinosaur tu, Jurassic Park, yang berjuta tahun dulu dia boleh hidupkan balik, tunjukkan sebagai realiti, tetapi dia tak akan dapat menggambarkan syurga itu bagaimana sebenarnya, walaupun dia buat filem Paradise dengan pelakonnya Leonardo DiCaprio. Tak boleh. Makna kata nak beritahu hebatnya syurga Allah. Jadi kalau kita nak dapat syurga ni, macam mana cara dia? Cinta yang membawa kepada syurga setingkat satu nasyid. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Sedap juga tengok ni. Nak test speaker tu, sedap, gema dia tu kena pula. Jadi maknanya cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada ibu bapa, cintakan ummah ni, masyarakat kita ni sayang, dan cinta kecemerlangan. InsyaAllah akan membawa kita kepada syurga. Jadi kalau cinta pada Allah, cinta pada Rasul, maka kita kena jaga apa yang Allah tak suka, jangan kita buat. Apa yang Allah suka, yang itulah kita buat. Contoh hari ni datang ramai-ramai, bukan nak tengok Samsul debat sangat pun, tapi datang sebab apa? Datang sebab ilmu. Nabi sebut apa? Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tu yang ramai datang tu. Tapi tadi sempat orang mengumpat pasal Samsul debat, tapi saya maafkan. Saya lalu tadi saya dengar orang mengumpat saya maafkan. Dah biasa sangat. Yang pertama umpatan dia tadi, saya maafkan. Umpatan dia tadi tingginya Samsul debat, itu saya maafkan dah. Saya maafkan. Ya, jangan ingat Samsul debat tak dengar. Samsul debat senyum je tadi, tapi telinga dia dengar tadi orang umpat tu. Yang satu lagi, dalam TV nampak tua kan, kurang ajar betul. Itu pun saya maafkan juga, tak ada masalah. Ya. Jadi makna kata kita tengok macam manakah yang Allah Taala suka, sebab benda ni ada kaitan dengan sabar. Ada kaitan dengan sabar. Kita ni dalam hidup kita yang lebih Datuk, 5 perkara ada, selamatlah dunia akhirat. 5 perkara. Pertama, sabar. Kadang-kadang tak dapat dia sabar, walaupun nama dia Sabarudin. Nama isteri dia Sabariah, anaknya Sabrina, Sabran, apa lagi, Sabrun, semua ada. Yang kedua, kena syukur. Tak dapat dia bersyukur, walaupun nama dia Syakar, Syukur. Nama anaknya Syukrina, nama isterinya Syukriah. Tak dapat dah syukur. Sabar, syukur. Ketiga, tawakal, serah pada Allah banyak-banyak. Keempat, ikhlas. Buat apa-apa pun ikhlas dalam hidup, hati tak sakit. Kenapa datang ini? Mudah-mudahan Datuk Nancy dapat tengok muka aku, nanti dia ingatlah aku nak minta tolong dengan dia ni. Contoh kan? Jadi tak ikhlas tu. Datang aja, dapat alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Macam tu hidup kita ni, senang macam tu je. Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas maksudnya berbuat sesuatu tidak mengharapkan ganjaran daripada manusia, walaupun perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi masyarakat kita sebut apa? Aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Tu tak ikhlas lah tu. Makna terima kasih pun tak harapkan. Kita buat aja, buat benda baik banyak-banyak. Orang terima kasih, kita sama-sama, tak ada apa-apalah, ini je yang mampu saya buat. Macam tu. Orang dulu-dulu macam tu, kan? Alhamdulillah. Siapa sangka kan Samsul debat datang naik motosikal tadi kan? Alhamdulillah. Aku ingat jauh sangat.
Baru masuk gear 3 dah sampai. Cuma lah jauh sikit. Kan? Baru lah dah sampai. Biar jauh sikit daripada simpang sana, barulah ada adventure sikit. Apa tengok kampung-kampung ni kan, suasana dia. Tapi alhamdulillah. Kan? Jadi makna kata belajar bersyukur dan tawakal kepada apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ikhlas, jangan harapkan ganjaran manusia. Contoh, bila orang bekerja, dia harap naik pangkat, sakit hati dia. Tiba-tiba tak dapat naik pangkat. Dia marah dengan manusia tu. Dia marah dengan bos dia. Dia marah dengan kawan-kawan dia yang dapat. Tak boleh macam tu. Jadi makna kata ikhlas. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita A, Tuhan bagi kita B. Tuhan tak bagi kita boyfriend kita tu kahwin dengan kita dulu. Kita dapat kahwin dengan orang lain. Rupa-rupanya yang lain tu lagi baik pada boyfriend kita. Selepas 10 tahun baru tahu betapa bertanggungjawabnya suami kita. Yang bekas kekasih kita tu, hari-hari dipijaknya isteri dia. Bersyukur tak? Alhamdulillah, mujur aku dapat suami yang baik macam ni. Baru tahu kan? Suami kita teruk-teruk pun setiap hari balik mesti bawa balik kuih couple. Tu kuih couple, kuih cakui. Kan ni melekat dua tu kan, kuih cakui. Di Sarawak namanya lain ke? Tak sama juga kan? Kuih cakui juga namanya kan? Asyik-asyik kadang-kadang dia bawa juga kuih selorot kan. Saya suka betul kuih tu kan? Ada cara makannya dia kata kan. Dan begitu juga yang terakhirnya, yang kelima, yang kita kena ada adalah disebut sebagai redha kan. Alhamdulillah, rezeki nampak macam mana. Suami meninggal dunia, syukur kan? Tuhan sayangkan suami aku lebih. Anak aku kematiannya noh, alhamdulillah, Allah sayangkan dia, mudah-mudahan masuk syurga anak aku tu. Macam tu. Memang cakap senang lah ustaz. Memang tu sebab saya ceramah, sebab cakap senang, buat susah. Betul? Susah nak buat. Tapi paling tidak bercakaplah yang baik-baik. Jadi sabar tu sendiri ada 3 sabar. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan semua orang pergi semayang. Tengah azan, Allahu Akbar. Jom semayang. Kau pergilah dulu. Aku nak makan, habiskan makan dulu. Dah habis makan, jom semayang. Nanti lalu tunggu turun dulu. Dalam perut ni tak turun lagi. Jomlah semayang. Tak apalah, kejap. Aku nak baring sekejap. Ada orang macam tu. Mana orang tu dia tak sabar dalam melayan hawa nafsu dia. Ada orang Allahu Akbar, jomlah semayang dulu. Ni kami, tak apalah semayang dulu kan, kejap lagi kita sambunglah makan balik. Nampak? Ada orang macam tu. Makna dia sabar. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Manusia yang paling ringan sekali dalam tubuh badan, yang paling ringan adalah lidah. Cepat nak cakap pasal orang. Yang paling kenyang kena dengan lidah orang ni siapa? Menteri kan? Ada aja. Yelah, bukan semua orang. Contoh saya tak cakap bagi Datuk Nancy lah, ni contoh. Kita letak gambar satu pemimpin, post dekat dalam Facebook, letak dekat dalam Instagram, tak payah caption apa-apa, tak payah, letak gambar je. Tengok komen macam-macam orang, semua keluar, kutuk-kutuk semua keluar. Lepas tu kita pun tulis, cubalah cakap yang baik-baik, janganlah cakap yang tak elok. Engkau pun sama, kita pula kena. Itu memang nak tunjuk betapa mudahnya lidah kita ni. Lidah ni ada 2, lidah berlisan, lidah berjari yang kita taip. Kadang-kadang orang ni depan kita senyap aja, tapi bila menaip, bila dia mengutuk tu tak cukup tanah, semua dia bagi. Jadi sabar. Contoh-contoh kalau kita pergi datang, orang perempuan kadang-kadang ada yang geng-geng gosip ni, geng-geng melodi. Engkau tahu tak, Datuk Nancy lah, kenapa? Tak sangka betul. Dia kata contoh lah, berbisik-bisik, kau tahu tak kenapa? Yang baru sampai tu
Terus apa cerita? Nampak tak? Tiba-tiba ada seorang, tengok bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Dia kata apa? Tak baik tau kita mengumpat cakap pasal orang. Alah, macam lah kau tu baik sangat. Tengok kan susah tu. Dah dia pula kena. Jadi yelah, apa cerita? Dia pun join sekali. Yang itu yang paling senang sekali. Sebab bukan senang nak meninggalkan larangan Allah. Susah. Dah biasa main nombor ekor, susah nak tinggal. Anak engkau berapa orang? 4. Engkau 3. Kau belum ada rezeki lagi, engkau baru 2. 4, 3, 0, 2. Jadi kena pula tu second price. Langsung penyakit. Tiap-tiap kali, tiap-tiap minggu nak pergi beli. Yang paling melampau tu dah lah menang. Belanja pula AJK masjid dengan duit tu. AJK masjid makan sampai senawa, kenyang. Jadi bukan senang. Kalau dah terbiasa, susah. Itu sebabnya prinsip yang kita kena pegang, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dan begitu juga yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingat pertemuan terakhir saya berbual dengan Babi Datuk Nancy waktu berbuka puasa kot masa tu. Saya ingat lagi, saya makan bubur pedas dengan dia. Saya kata, Datuk, saya pernah makan bubur pedas ni, daripada berbuka sampai isyak tak jumpa pedas ni, saya kata. Datuk Nancy kata memang dia tak pedas pun, dia kata. Agaknya orang dulu-dulu pedas makan agaknya, tu namanya bubur pedas. Orang Negeri Sembilan ni pedas dia lain. Tapi jangan salah faham, dia kena pedas betul. Salah. Pedas jangan sampai hilang rasa. Dia biar masih ada masam, masih manis, dia masih ada. Baru betul pedas Negeri Sembilan, orang kata. Ya. Tapi ialah, kalau kita datang ke tempat orang, kena belajarlah kan. Di kandang kambing kita mengembek, di kandang rimau kita mengucap. Apa pula mengaum? Kengak harimau tu tak kenal kau siapa. Kalau dah kau kat kandang rimau, pasal pula mengaum, confident dia mengaum. Kengak harimau tu tak kenal kau siapa. Confident dia. Aduh. Betul. Kejap ada ngap kepala kau, silang. Duduk je nak, asyhadu alla ilaha illallah. Silap-silap sujud rimau tu. Ni aum bahal. Kan kambing tu tak apa lagi. Kan? Itulah dia. Gurau. Jadi makna kata sesuaikan diri. Itu sebab orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Contohnya bila datang tadi kan, manalah ada menteri sanggup tunggu saya naik motosikal ramai-ramai untuk ikut dia, baru dia jalan sampai. Dia banyak kerja lagi. Tapi disebabkan adab, budi bahasa menyambut orang luar datang, tetamu datang bawa berkat, mudah-mudahan. Manalah tahu bertambah majoriti, amin. Contoh, yang kita ceritakan budi bahasa. Datuk Nancy ni tak pernah cakap, alah ustaz, relax, tak pernah dia cakap, sopan je dia. Betul, budi bahasa tinggi. Orang cakap kalau nak cari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Tu. Ya. Banyak dah pantun. Jadi itulah dia. Jadi kalau macam tu, bila kita cerita sabar. Sabar dengan ujian dan dugaan tu yang paling susah. Ya? Tetapi dalam ujian dan dugaan yang datang, kita kena belajar untuk memikirkan apa iktibar di sebaliknya. Contoh hari tu jadi PKP. Tak boleh keluar rumah, macam mana nak buat? Nak berniaga pun susah, kan? Nak bekerja pun susah daripada rumah. Baru tahu nikmat bekerja di pejabat.
Baru tahu tak boleh pergi kerja tu macam mana teruk duduk di rumah. Orang perempuan baru tahu bila anak di rumah, anak mak mentua pun ada dekat rumah, susah rupanya. Kenal anak mak mentua? Kenal? Suami awak lah. Kenal? Susah bila anak mak mentua pun ada dekat rumah, susah. Bukan anak saja. Bekerja dari rumah, BDR, badar, perang badar tau kat rumah tu. Baru nak buat kerja sikit, ada pegawai dekat pejabat Datuk Nancy tu kerja di rumah, baru menaip, nak susu, mama ada kerja lah, nak susu, budak ni pergilah bancuh susu, diam, nyak cerita, baru nak sambung, hari ni lauk apa, ni seko lagi. Bapaknya pula, bukan senang nak kerja dari rumah, susah, ujian. Saya ni yang tak biasa berceramah online, kenalah pasang, dah lah itu telefon live, itulah telefon cakap dengan orang. Jadi bila pasang, tekan on, pap, saya pun berlari, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar semua, untuk Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya. 2 jam ceramah, kamera tak on. Saya tekan tak cukup kuat, Bibi Datuk, la ilaha illallah, 2 jam. Lepas tu dia dah telefon saya tak nampak. So tunggu. Yang orang Putrajaya ni, kenapa tak bermula lagi ni? Akhirnya dah habis ceramah baru tahu ada 50 miss call. Lepas tu petang tu, kebetulan petang tu tak ada apa-apa, ulanglah ceramah tu sekali lagi. Kali ni dia tak jadi ceramah motivasi, dia jadi pengumuman hari nak puasa. Hari ni dimaklumkan, itulah hilang semangat. Itulah ujian dia. Orang kata cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Tapi kalau hidup memikirkan hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita banyak belajar. Kita akan banyak belajar daripada ujian dan dugaan yang datang. Macam mana kita rasa kalau susah tu, macam mana kita rasa, macam mana kalau keadaan tu tiba-tiba berlaku satu perkara musibah malapetaka, macam mana cara kita menghadapinya. Maka digambarkan oleh Abu Lais As-Samarkandi, kalau kita ini nak masuk syurga, kita kena takut kepada Allah, jangan buat benda Allah tak suka. Lihat pada 7 perkara. Yang pertama, jaga pada takut pada Allah ni terlihat pada lidahnya, lisan kita yang saya kata tadi. Jangan tulis benda yang bukan-bukan, jangan cakap benda yang tak baik. Orang perempuan hati-hati tau. Jangan selalu sangat cakap, aku ni mulut aja jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Suami balik, abang, I love you. Ini suami balik, baru balik. Dia memang baru balik, cakap baru balik lagi, kenapa? Tak reti-reti nak balik rumah, dia balik dah ni. Kan? Cuba cakap elok, abang, rindu betul tengok abang. Tak tahu dekat telinga ni macam terdengar bisik-bisik gelora. Macam tu. Jad dengan Arumi. Macam tu kan? Ataupun melur untuk Firdaus. Tengok tak drama tu? Tengok tak? Saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Kan? Hari tu Datuk, ada orang tegur saya masa saya isi minyak kereta. Pelakon kan? Saya kata bukan. Salah orang ni. Ya, pakai mask pun kita kenal lah. Saya pun buka lah. Saya siapa? Aaron Aziz. Saya kata bukan. Tapi dia boleh panggil saya macam tu. Salah orang. Saya nasib baik tak berlakon mat kilau hari tu. Saya jadi orang tua yang bawa pisang tu je. Tak adalah. Kan? Tapi
Itu jangan. Cakap yang baik-baik. Lidah kita yang menaik pun. Menurut kajian ni, semua kena tahu ni fakta Menurut kajian, apabila seseorang manusia itu dilahirkan, bayi, anggota yang paling lewat sekali berfungsi adalah lidah. Dia lambat, dia nak bercakap lambat, betul tak? Tangan dah boleh gerak dulu, bising aja, wah wah wah, menangis je. Tapi dia nak bercakap lambat. Lidah lambat sekali boleh berfungsi, kan? Tapi apabila manusia itu dikebumikan, bila ditanam, lidah adalah anggota yang paling awal sekali akan hancur. Nak beritahu, lidah ini tanggungjawab dia besar. Itu sebab kuasa menceraikan diberi pada suami, bukan pada isteri. Sebab kebanyakan suami dia banyak diam kalau kena marah. Kalau orang perempuan lah dapat kuasa cerai tu, satu hari tak tahu berapa kali kena cerai agaknya. Awak ni nak saya ceraikan abang, saya ceraikan abang, sekali lagi saya ceraikan. Bayangkan satu hari tu 4 kali menong dekat masjid. Kenapa mam 3 kali hari ni? Sabtu lah. Tapi ada juga sebenarnya orang perempuan yang sabar, ramai baby. Ada yang pasangan suami isteri yang jumpa saya, orang perempuan tu dah bengkak-bengkak muka, kena tumbuk dengan suami hari-hari. Jadi kita nasihatkan dia, pergilah mengadu dekat pejabat agama. Tak apa, saya yakin dia boleh berubah. Ni muka bengkak ni, saya yakin dia boleh berubah. Bayangkan. Tapi tak apalah kalau kuat, kadang-kadang yakin, doakan je. Sebab kita yang mengalami dalam rumah tangga kita, kan? Orang lain kalau dah dia sabar tu, berikan semangat pada dia, kan? Tapi kalau dah sampai pisau dah dekat dada macam ni, tak apalah, kejap lagi okey ni. Jaga, Jadi makna kata, cakap yang baik-baik, sebut yang baik-baik, ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Dia balas yang baik-baik. Contoh hari ni, cakap yang baik-baik, nak bagi orang happy aja. So, mulut cakap yang baik-baik. Itu sebabnya YB tak boleh berucap hari ni. YB Datuk Nancy ada ucapan ke ini? Tak ada kan? Sebab kalau dia berucap, dia kena cakap yang baik-baik, termasuk meluluskan peruntukan. Itu baik jangan. Contohlah. Tapi betul sebenarnya, kan? Cakap yang baik-baik ni, apa lagi benda? Cakap baik-baik kadang-kadang boleh menggembirakan hati, boleh menyebabkan hati yang sedih hilang kesedihannya. Arwah abah saya dulu, kalau dia bercakap, semua menyebabkan orang ketawa. Arwah abah saya. Saya dulu pernah telefon abah saya. Hello, assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Abah, duit dah kering lah abah. Masakan Usti, duit dah kering. Habis duit basah macam mana? Dia kata macam tu. Saya kata abah saya ni, abah betul lah ni duit. Yelah, kejap lagi abah bank in kan. Dia kata. Mak saya kata, abang kan gaut. Ni lemang-lemang ni, pulut-pulut tak boleh makan. Ni lemang ni tak boleh makan, ni pulut ni. Arwah abah saya kata, yang tak boleh makan pulut, lemang tak apa. Itu arwah abah saya tu. Abang ni angin-angin, kacang-kacang ni semua tak boleh makan. Ni kacang panjang ni, kacang panjang ni abang tak boleh makan. Abah saya kata, kacang panjang ni sebelum masak panjang, dah masak pendek. Cuba tengok. Ada jawapan. Ayah saya memang kelakar orang ni. Nasib baik saya tak macam tu. Saya ni serius orang ni. Jadi makna kata, cakap benda yang meriangkan, menggembirakan. Balik tengok isteri dia. Abang tengok isteri abang ni makin cantik, tak tahu kenapa. Macam tu. Abang ni ada je. Janganlah macam tu. Cakap, terima kasih bang, abang pun handsome hari ni. Walaupun muka dah tak boleh pergi, muka tak boleh belah, kata budak KL. Cakap aja, handsome betul. Tu sebab orang lelaki dengan orang perempuan pakai pakaian yang terbaik untuk suami. Ni tak nak naik motosikal dengan abang, tak nak nanti tudung kedut.
Apa susah pakai anak tudung aja, pakai helmet, tudung sangkut dekat hanger. Naik motor, jalan beralun pula. Lepas tu lelap, jaga-jaga tinggal hanger je. Tudung mana bang? Tudung mana bang? Tudung tak ada. Contoh. Iya, cakap yang baik-baik. Suami balik ya. Ini baru balik, memang dia baru balik. Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin, takkan tak tahu dia suka minum air apa. Abang nak minum apa? Kau ambil lah racun tikus, apa yang ada kat dapur tu bawa keluar. Tu maknanya dia marah lah tu. Cuba kalau suami balik tu, KPI dia tangan depa. Abang faham? Penolong pegawai perpaduan sangat faham makan perkara ni. Cara dia gembira tu kan, tahulah tu. Abang peluk ni sebenarnya menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, satu pelukan boleh memanjangkan umur 4 saat. Tah mana dia dapat aku tak tahu, aku ulang aja apa dia cakap tu. Tapi yang pastinya peluk isteri atau peluk suami sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur, kau faham? Peluk isteri sendiri. Peluk abang Zab, itu je dapat. Dia tak boleh dapat peluk habis sikit-sikit. Nak buat macam mana? Abang dah triple XL kan? Abang Allah tu elok macam tu. Orang perempuan yang risau, betul ke sedar gemuk? Tak apa, peluk sedap. Daripada kurus, alah. Ini bini aku ke tiang elektrik ni? Yang sibuk nak kurus kenapa? Kan? Datuk Nancy ni dia tak sempat makan tu sebab dia kurus. Dia sibuk. Peluk peluk zom macam tu. Nampak tak? Kemudian bila suami balik, tengok muka abang pun tahu, mesti abang lapar kan? Suami pun cakap, suami pun balas, tadi memang abang lapar, tapi bila tengok muka isteri abang ni, hilang lapar. Abang ni macam tahu je saya tak masak hari ni. Aku tak masak? Aku tak masak? Tak adalah masak lah, saya dah masak dah, lauk kegemaran abang. Gurau je. Nampak tak? Suami ni lauk kegemaran dia pagi telur mata kebau, tengah hari telur dadar, malam telur masak kicap, telur setelur-telurnya, tidur berdengkur keluar telur. Buat macam mana? Kan? Tak apa. Pertama lisan, kedua mata. Mata pandang yang baik-baik. Buka telefon jangan tengok fitnah. Buka telefon jangan tengok gambar yang bukan-bukan. Jangan tengok cerita perang. Tahu cerita perang, yang perang daripada mula sampai habis tu. Yang faham, tak faham sudah. Jangan tanya lagi dah, cerita perang apa ni tak faham. Tak usah tanya lagi dah. Kan? Jangan tengok sebab benda tu boleh menggelapkan hati. Kan? Iya. Orang lelaki tanya suami, tanya isteri, sayang suka abang pakai baju apa? Pakai yang terbaik untuk mata isteri. Isteri pun tanya, abang suka saya pakai baju apa? Dia cakap. Suami pun kata, abang tak suka kau pakai apa-apa. La ilaha illallah, cakaplah betul-betul. Orang tanya betul-betul ni. Abang suka tengok kau pakai telekung. Pakai telekung kat rumah. Sambil masak tu kau pakai telekung, makan kembang pakai telekung. Kadang-kadang orang perempuan dia pakai telekung tu cantik sangat, nampak bercahaya. Suami pula, saya suka abang pakai apa? Tak kisahlah bang janji berbaju. Abang tu kat rumah dah lah tak berbaju, gemar pakai kain pelekat, kain sarung tanpa protection. Gemar macam tu. Lepas tu dah lah pakai kain tak ada protection, dia gantung kaki macam ni dekat sofa. Lepas dia terlelap, kipas laju pula tu, berkibar kain tu. Anak tengah baca Sifir 3,
3 kali 3 apa tu? Trauma budak tu. Seminggu terbayang dekat sekolah. Dekat sekolah tengok papan hitam pun nampak benda tu je. Iya, pakai lawa-lawa. Kadang-kadang kan, ni saya nak beritahu, orang Malaysia kebanyakannya dia gemar pergi masjid, dia pakai jubah lengan pendek. Perasan tak? Untuk makluman semua, orang Arab jubah lengan pendek ni bawa tidur, dia tak bawa pergi sembahyang. Kalau kita panggil imam Arab datang kat masjid kita, kalau dia nampak dia ni nak sembahyang ke nak tidur, pakai jubah, biar jubah lengan panjang. Jubah lengan pendek pakai dekat rumah. Jadi tak adalah kelang kabut, jap-jap buka baju, jap-jap cari baju. Kan? Ada orang datang, bah, ambil baju abah, ambil baju abah. Nampak? Mata pandang yang baik-baik. Apa pandang yang baik-baik? Pertama pandang apa? Pandang muka mak ayah, dapat pahala. Sekarang senang boleh buat video call, nampak muka. Yang kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri, dapat pahala. Suami tengah tengok telefon, nampak isteri lipat kain. Allah, isteri aku, pahala. Isteri tengah lipat kain, nampak suami terlelap dekat sofa. Ya Allah, seburuk-buruk makhluk berdosa. Jangan sebut macam tu. Abang, kesian abang. Abang pergilah masuk tidur. Pergi masuk dulu Kesian abang. Pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Ketiga, tengok Kaabah dapat pahala. Siapa dapat pergi umrah, dapat pergi haji, kan? Lagi besar pahala. Kalau tengok dalam TV tu pun dapat pahala tengok Kaabah. Jangan cepat-cepat tukar channel. Tengok dulu, ramai orang. Ya Allah, bestnya bilalah lagi nak sampai kat sana. Ada satu jemaah tu saya bawa, menangis-nangis dia. Ustaz, bila sampai kat sana, Ustaz, banyak dosa saya, Ustaz. Kenapa makcik? Saya tak nampak Kaabah, Ustaz. Sabar makcik, ini Madinah. Memang tak nampak Kaabah makcik. Dekat Masjid Nabawi cari Kaabah memang tak jumpa makcik. Dia sampai-sampai patutlah dia letak beg dia tu, berlari pergi masjid nak tengok Kaabah, dia kata. Balik menangis. Saya kata sabar makcik, ni Madinah lagi Pak. Oh, salah tempat je. Salah tempat. Makcik-makcik ni banyak perangai tau. Kadang-kadang tak padangan tua, gila bergambar dengan Samsul Debat. Ada satu kali tu, baby Datuk dekat Rompin Pahang, yang lelaki ni duduk, ketua kampung duduk sebelah ambil gambar boleh. Makcik-makcik tu kat belakang, tengah-tengah ambil gambar, cuk-cap ni makcik seorang tu bersuara, free size, dia kata. Apa pula free size pula makcik? Alah, yang macam ni itu freestyle makcik. Tapi dia confident free size, dia kata. Nanti kalau ada bunyi tu kan kita tahulah ngikut makcik tu. Tapi makcik tu kesian, ada satu lah, Ustaz nak ambil gambar boleh, menggigil je. Tapi bila ambil gambar tangan naik macam ni tu. Dahsyat makcik tu. Tak apa, jangan risau, saya akan ambil gambar, jangan risau. Tak ada masalah. Dah charge bateri penuh kan malam tadi nak ambil gambar kan? Tak ada masalah. Gambar tegak 150. Gambar rebah 200. Tak ada lah. Nanti jangan lupa framekan gambar tu. Tahu? Ambil gambar simpan dalam telefon je. Lepas tu buat wallpaper. Marah suaminya dah. Gambar-gambar ramai tinggal berdua je crop. Jangan macam tu. Jadi yang kedua jaga mata tadi, tengok Kaabah pahala. Yang keempat tengok apa? Tengok Quran dapat pahala. Tengok dan baca lagi besar pahala. Tengok, baca, faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat isikan dengan Quran lagi besar pahala. Yang ketiga, jaga hati. Jaga hati maksud apa? Jangan tamak. Syukur dengan apa yang ada. Jangan sombong. Belajar bersyukur, apa yang aku ada ni semua Tuhan bagi. Kadang-kadang menyanyi dah rasa sedap ya. Engkaulah sekuntum bunga sakura. Dan sedap juga suara aku ni. Sombong.
Bila azan, Allahu Akbar, sedapnya suara aku ni. Sombong. Tak payah sombong. Tuhan bagi suara kat kita kan. Pernah tak kita batuk sampai tak keluar suara? Pernah tak? Apa khabar? Nak makan belum? Susah kan masa tu? Tuhan ambil sekejap aja. Ya. Cuba tengok dalam rancangan nyanyian tu, Gegar Vaganza. Tengok tak? Gegar Vaganza, penyanyi yang dah pencen-pencen tu menyanyi balik. Tu. Sebab dah berusia, suara pun dah tak macam dulu. Betul tak? Tu sebab jangan sombong. Sementara aja. Samsul Debat dah tak tahulah, tak lama lagi keluar Samsul Sebat pula. Samsul Debak, Samsul Debik semua keluar. Jadi jangan sombong-sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Macam mana dia boleh naik pangkat? Macam mana dia boleh pakai kereta baru? Alah, macamlah anak dia seorang pandai. Macam tu. Dengar-dengar dia naik pangkat. Tak apa dia bodeknya bosnya tu. Dengar-dengar dia boleh kereta baru. Tak mana dia curi duit tu. Anak dia dapat SPM, dapat semua macam anak dia seorang pandai. Ada je benda nak cakap yang tak baik. Jangan dengki. Dengar dia naik pangkat, alhamdulillah, apa-apa besok senang minta tolong. Kan bagus. Dengar-dengar dia beli kereta baru, alhamdulillah, mudah-mudahan boleh tumpang, tak payah pakai duit minyak, buat tidur dalam kereta. Dengarnya anaknya dapat semua alhamdulillah, ada juga budak pandai dekat dalam kampung kita ni. Kan? Ada pakcik tu lah, pakcik mana? Yang umur 85 tu, kenapa dia kahwin? Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Memanglah umur dia dah 85, tapi isteri dia umur 25. 85 dapat isteri 25. Kan baik kalau cakap, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini nak malam pertama mati tu. Cuba cakap elok-elok. Cuba tanya isteri tu, kenapa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Macam mana nak buat 25 tahun Abang Haji ni pertama dia romantik. Orang tua tu romantik, sangat memahami. Yang ketiga dia pandai gurau, pandai bergurau. Yang keempat, setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pekak tak terdengar. Dia nak balas apa? Contohlah, jangan dengki-dengki. Nak buang tamak, nak buang sombong, nak buang dengki, syukur, settle. Seterusnya jaga apa? Yang keempat, jaga perut. Maksudnya apa? Pastikan benda-benda halal masuk dalam perut kita, jangan benarkan benda haram masuk ke dalam perut kita. Nabi pesan, Nabi kata apa? Anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Seterusnya jaga apa? Seterusnya jaga tangan kita. Maksud jaga tangan, banyakkan buat kebaikan. Contoh macam hari ni kita tengok kerjasama yang baik antara masyarakat, pihak masjid, kan? Pihak YB sendiri, pejabat YB Datuk kita sendiri, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, buat kerjasama benda baik. Tangan tu buat kebaikan. Sebelum nak buat ni bukan tiba-tiba ada kerusi ni. Semalam penduduk kampung dah susun dah. MC kita dah rehearsal malam tadi dengan pantun-pantunnya. Betul tak? Jadi pada kata benda baik tak? Benda baik. Susun kursi, benda baik. Ini tak kursi rumah siapa dia ambil ni untuk jadi kursi VIP. Contohlah kan. Jadi makna orang yang tahu rumah tu bagi kursi, itu pun tangan yang baik. Nampak tak? Tuan-tuan jangan komplain pula, sedaplah dia, kursi dia selesa. Kita duduk belakang kursi keras. Jangan. Sebab kursi yang depan ni tanggungjawab dia lain. Itu sebab saya kejap-kejap je duduk terus naik atas. Takut tak terbawa tanggungjawab. Sebenarnya
YB Datuk ni dengan semua kalau boleh nak duduk belakang, senang. Kalau balik orang tak perasan. Tapi duduk depan kena tahan ni. Ngantuk pun kena tahan. Contoh. Jadi jangan kita minta. Kita ni manusia ni gemar sangat, suka sangat nak apa yang ada dekat orang lain. Sebenarnya kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Manusia memang sifatnya begitu. Saya nak pesan, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu sebab mak ayah kita dulu susah tapi bahagia. Hari ni dah ada kereta besar, rumah besar, anak ramai, duit banyak, masih tak bahagia. Ada, masih ada. Kan? Jadi belajarlah bersyukur. Tangan buat kebaikan banyak-banyak. Contoh macam tadi kan, bawa air mineral standby atas meja sebab kebaikan. Kan? Jauh datang daripada Seremban Negeri Sembilan datang ke Sarawak, air kosong letak atas meja. Contohlah kan. Tapi kenalah bersyukur. Samsul Debat kata tadi pasal syukur. Jadi makna kata tengok, alhamdulillah, walaupun air kosong, syukur banyak-banyak. Kebaikan. Tuang pun dapat pahala. Ada orang yang tuang lah, kalau ada orang tuang. Kemudian baca bismillah. Bismillah. Ni nak tunjuk contoh bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur ya Allah dapat rezeki minum air. Contoh bismillah. Alhamdulillah. Pahala tu. Sekali lagi. Bukan nak minum sangat, nak tunjuk contoh. Ada yang tak nampak belakang tu, saya tunjuk sekali lagi. Belajar bersyukur. Sebab pada orang yang dahaga, nilai setitik air itu kalau boleh nak bayar berjuta pun sanggup. Duit kalau banyak tapi air tak ada, apa nilai dia? Itu sebab kita kena jaga kesatuan masyarakat, jangan gaduh-gaduh. Tengok dekat negara-negara yang bergolak, dah ada duit banyak pun tapi tak boleh nak buat apa. Kita hari ni yang datang-datang dengan kadang-kadang ada yang datang tak bawa lesen, naik motor selama je. Alhamdulillah, rezeki tak ada roadblock. Kalau tidak dengan Samsul Debat pun kena saman tadi. Tapi nak beritahu, kita kena belajar bersyukur dengan kemakmuran, keamanan di kampung kita, di kawasan kita. Kan jaga. Belajar bersyukur. Kemudian yang keenam, langkah kaki kita melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuhnya, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kesimpulannya, dalam kita nak mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, nak mencapai cinta yang membawa kepada syurga, jangan lupa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul adalah yang paling utama. Kita jangan risau-risaukan tentang kekayaan dunia. Sebab apa? Sebab manusia atas dunia ni, macam sebut Nabi tadi kan, bagilah duit banyak mana pun tetap tak cukup. Percaya cakap saya. Tapi kalau kita bersyukur, yang sikit akan terasa banyak, malahan boleh kongsi dengan yang lain. Hari Raya Haji membuktikan. Kita susah, kita masuk satu bahagian. Yang kaya ambil 1 ekor, tapi hasil daging tu dibahagikan bersama, walaupun seorang sedikit. Bak kata orang, sikit sama laba, banyak sama untung. Kongsi, kan? Melompek sama patah, terajun sama basah. Hati kuman sama dicicah, hati gajah sama dilapah. Jadi makna kata perkongsian kita sesama kita, insya-Allah. Jangan ajar anak, isteri, suami, keluarga kita tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana sesungguhnya bukan semua perkara dalam dunia ini boleh dinilai dengan harganya. Ajar mereka tentang bahagia. Kedua, ingat, YB Datuk Nancy pun boleh ambil ayat ni. Ayat ni saya dengar tu rasa macam tersentuh hati saya. Ayat dia apa? Kalau nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Maknanya jaga kesatuan kita.
Jaga, jangan kita berpecah belah, jangan. Macam ni kan elok duduk sama-sama, tak ada gaduh-gaduh. Okey, alhamdulillah. Ya? Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Cakap dengan suami, abang kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama. Pegang tangan saya. Macam itulah, faham? Dan begitu juga hidup kita ni antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. B dan D, tengah-tengah ada apa? C. Kita ada choice. Hidupnya macam mana kita nak jalani. Hiduplah dengan aman dan tenteram. Dan saya nak tutup ceramah pada hari ini dengan satu petikan ayat dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 20. Saya bagi maksud dia. Surah Asy-Syura ayat 20, Allah bagi tahu, barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya siapa kejar akhirat, dunia pun dapat, jangan risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Kejar akhirat dua-dua dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Kejarlah akhirat. Macam hari ini duduk, kalau boleh niat kerana Allah, niat kerana akhirat besok. Mudah-mudahan yang dunia pun kita dapat sama. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Saya berpanjangkan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung.